Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tok Wan. Kami daripada kumpulan 2. Nama saya Nur Syahrin Natasha, dan ini adalah Nur Ayuni dan juga Irdina. Jadi hari ini kami akan bersembang tentang insiden di Bhopal yang pernah berlaku pada tahun 1984. Dan apa yang kita orang boleh konkludkan, insiden tu merupakan salah satu insiden yang paling malapetaka lah kepada orang-orang di India, kerana di chemical tersebut, kerana insiden tersebut dia bagi efek yang sangat jangka yang sangat panjang kepada penduduk mereka. So korang rasa kan, macam mana insiden tu mula korang rasa? Insiden tu okay, macam yang kita tahu, company ni kan dia providekan satu chemical yang untuk tanaman-tanaman dekat India kan. So kalau yang MIC ni nama panjang dia methyl isocyanate. So dia kalau waktu sejuk dia selamat, dan kalau waktu panas dia berbahaya sebab dia akan terjadi insiden-insiden yang macam yang kita tengah discuss sekarang ni. So macam mana insiden ni boleh jadi, dia adalah bila ada small MIC ni dia bocor, dan dari situ dia dah increase gas pressure dekat inside storage tank. So dari situ air metal plate yang sepatutnya insert dekat joint between the pipe untuk stop leaking tu, air dah masuk situ. So disebabkan peningkatan temperature over 200 Celsius, di situ dia daripada liquid bertukar kepada gas. Betul juga tu, sebabnya time tu pula tahun memang zaman yang macam betul-betul tak ada teknologi, tak ada pengetahuan pun tentang bahayanya chemical tu tersebut. Lepas tu Irina rasa kan, dorang memang betul-betul rasanya tak aware tak betapa chemical tu boleh membahayakan orang. Okey, berdasarkan video yang kita tengok tu sebagai reference tu, okey dia dah berdasarkan cerita kisah benar, di mana masa Kungkung dengan kawan dia tu, dia ada dah bincang cakap pasal ada satu company ni, dia provide pekerjaan kepada orang tempatan untuk bekerja dekat satu kilang ni lah. Okey, dan orang dia tanya kilang untuk apa? Untuk macam orang cakap untuk membantu tanaman-tanaman lokal lah, diguna pesticide apa semua. So bila orang cakap guna pesticide ni memang bagus lah untuk tanaman, untuk mengelakkan daripada serangga apa semua kan. Okay, so masa tu orang macam tak aware pun benda ni akan harm kepada people. So dia orang macam semua dah bersetuju untuk tu, tapi nak buat macam mana kan, company tu sendiri dia orang tak provide macam langkah berjaga-jaga, dan juga dia orang ni macam mengambil ringan lah kalau benda ni berlaku, sebab dia orang macam dah 100% confirm benda ni akan selamat sebabkan projek dia orang. Yang tu lah berlaku. Betul juga, sebabnya diorang ni memang actually cuba nak kejar profit daripada ni. Apa yang kita boleh tambah lah daripada Idina kan, ada satu report yang keluarkan, gas MIC ni diorang dah bagi satu skala yang sangat tinggi, tapi kalau kita nak explain, kalau skala tu lebih tinggi, dia bermaksud dia lebih lebih berbahaya. And skala yang diberikan adalah 1 sehingga 4 kan, and MIC ni diorang dah bagi skala 4, which means skala ni memang sangat berbahaya lah kepada manusia sendiri. Sebabnya if kita tak guna dengan baik, if kita tak guna dengan betul, benda tu actually akan boleh mengharkan manusia, dan benda tu actually dah berlaku kepada penduduk-penduduk Bhopal ni. So macam yang Idina mention, Kum kan, actually dia bukanlah tak ada orang yang aware tau, chemical ni sangat bahaya dekat Bhopal ni. And Kum adalah salah seorang yang dia bagi tahu dia punya keresahan pasal bahayanya chemical ni dekat dia punya supervisor. And then supervisor tu macam, tak apalah, kita akan bawakan kepada company besar. Tapi malangnya company besar sendiri tak nak dengar pasal betapa bahayanya chemical ni kan. Jadi diorang just ketepikan
Dan benda tu adalah salah satu faktor yang bermulanya chemical tu sendiri leak out dekat negeri Bopan ni. Jadi Itu Kungkum juga macam dia concern lah sebab dia ada mention yang ada lebih kurang 20,000 penduduk tinggal dekat dengan chemical area. So dia concerns lah sebab company tu the lack of emergency plan. So sebab tu dia sampaikan dia punya pendapat dia dekat pihak atasan, tapi dia macam unwilling to listen. Especially kilang tu pun memang berdekatan dengan tempat kampung-kampung dorang kan. So if anything happens, memang kampung tu akan kena dululah. Okay, korang rasa kan macam time gas ni tengah leak kan, macam tak ada benda ke yang bagi tahu dekat penduduk ni dorang tengah dalam bahaya? Kau nak explain? Okay, yes boleh? Boleh. Okay, kalau macam yang macam you explain tadi, disebabkan temperature naik, pressure pun increase. So, mereka ni ada pasang satu flare tower. Flare tower ni dia berfungsi bila gas yang daripada liquid tu, dia sebenarnya macam dia proses daripada liquid ke gas, dan gas tu dia akan naik ke flare tower. So, flare tower tu dia akan hapuskan asap tu. Tapi malam tu, berapa Disember, 2 Disember 1984, flare tower tu tak berfungsi. Jadi disebabkan tu dah yang tragedi Bopan ni bermula. Dan daripada situ ada juga officer yang jaga, dia dah bagi announcement, but waktu tu semua orang tidur. So macam memang takkan dengar lah, barely heard dah for the citizen that hidup dekat situ. Idina ada nak tambah? Okay, macam Yun cakap tu betul lah. Diorang dah macam dah sediakan alarm yang bunyi macam siren apa semua tu, tapi benda tu tak sampai kepada warga setempat. Tak sampai satu, macam jarak tu tak berapa dengar. Yang satu lagi diorang dah tidur masa tu. Diorang pun macam yang betul-betul yang dengar je, yang berlari-lari. Kalau tengok video tu ada berlari. Okay. Masa tu juga nampaklah diorang ni macam tahu benda ni akan berlaku, dan diorang ni macam tak diberitahu apa yang perlu dibuat sekiranya gas ni leak. So masa tu lah ada someone call Kungkum cakap, okay, first of all duduk je dalam rumah, tapi tutup semua lubang-lubang, macam lubang bawah pintu, lubang kat tingkap apa tu dengan kain yang basah, yang lembap lah, untuk mengelakkan daripada udara tu masuk, ataupun tekuk hidung dan mulut dengan kain yang basah tu juga. Ataupun lari bertentangan dengan angin. Betul. Lepas tu kita pun rasa salah satu kekurangan lah, disebabkan company ni actually dorang nak cuba cutkan kos pembelajaran dorang kan, sebabnya ramai yang tak beli pun produk mereka. So dari situ dorang dah cut kos daripada segi pekerja. Itu adalah actually salah satu faktor lah kenapa insiden tu boleh berlaku, di mana mereka kekurangan pekerja untuk check leaking tu. Mereka tak cukup pekerja untuk buat security, rondaan security lah. So, and lagi satu, bagi Syah rasa disebabkan kilang tu sangat-sangat dekat dengan kampung dekat Bopan ni kan. Mereka actually patutnya ada satu pelan bukan sahaja pelan untuk pekerja, tapi pelan untuk penduduk juga, as emergency route untuk macam mana diorang nak keluar. Sebabnya gas tu bukan hanya duduk dekat Bopan saja, tapi dia actually merentas dekat daerah-daerah yang jauh juga kan. So diorang pun terpaksa berjalan agak jauh, sehingga kan ada yang terpaksa naik kereta api, dan time diorang nak naik dekat kereta api pun ada yang mati dekat tengah-tengah jalan je, sebab kan diorang terlalu sangat sesak dan mereka dah hidu dah gas tersebut. So di situ salah satu faktor lah, diorang tak ada emergency route plan untuk keluarkan penduduk dan juga pekerja mereka. So itu boleh dikatakan sebagai satu failure lah untuk insiden negeri Bopan ni.
tu banyak lebih kurang 40 ton 40 tons of Union Carbide yang dilepaskan dekat area-area situ. So dia satu toksik lah bila liquid ataupun vapor ni dia inhale daripada orang dan dia boleh macam kalau kena mata ataupun kulit. So benda tu memang toksik dah, apatah lagi kalau kita dah bau kan. So dia dah masuk ke dalam badan. Kalau macam kita tengok video tu yang sampai batuk-batuk keluar. So korang rasa actually insiden ni dia bagi kesan tak dekat masyarakat dia? Bukan sahaja pada pekerja lah, kita rasa dia bagi kesan kat masyarakat juga kan? Bagi. Irina nak ni ke? Cuba kongsi kesan-kesan kat masyarakat dia. Okay, yang first of all yang kita boleh nampak adalah dari segi kesan tu kepada penduduk tempatan lah, dari segi kesihatan. Diorang yang terkena direct gas tu sakit mata, ada tu muntah-muntah kan. Okay, yang kedua kepada masyarakat setempat ni, yang pertama lagi kesihatan tu, kehilangan keluarga. Lepas tu macam yang Syah ada cakap tadi, sebabkan diorang ni macam berebut nak pergi lari tu, ada kanak-kanak yang macam dipijak kan. So ada yang meninggal macam tu. Lepas tu panik lah orang cakap kan. Okay, yang kedua dari segi pekerjaan. Okay, dari segi pekerjaan kat situ ramai juga pekerja company tu terkena direct kesan direct kepada mereka. Salah satunya pekerjaan hilang. Lepas tu yang pertama yang Ashraf tu, dia yang mula-mula yang kena gas leak tu. Betul. Yang dia betul-betul kena gas leak tu, tak lama lepas tu dia meninggal kan. Yang tak lama lepas tu dia meninggal, ada seorang yang cakap suruh dia berhenti kerja tu sebab kerja tu bahaya. Tapi memang sangat bahaya. Dan tapi seorang tu cakap tak apa, dia ni dah tahu macam mana nak handle benda ni. Okey, boleh pakai mask lah apa semua, tapi benda tu tak semestinya. Kalau pakai mask saja pun boleh selamatkan nyawa lah, sebab gas leak tu memang bahaya lah sebab banyak kesan toksik lah kepada badan. Betul. You rasa kan? Boleh you nak tambah? Tak boleh, tanya lah. Tak, kita nak tanya you nak tambah ke? You tambah. Kalau macam you nak tambah, kalau ikutkan dalam video dia tak ada bagi tahu spesifik number yang terjejas, masyarakat yang terjejas, tapi you ada buat research sikit. Tadi dia bagi tahu yang immediately, maksudnya immediately yang sedut asap tu dalam 3,800 yang mati. So and aftermath of the chemical exposure dalam 100,000 sehingga 200,000 yang akan terkesan tu macam dari segi morbidity, mortality and paralyzed, memory loss, genetic problem, miscarriage and so on. So kita boleh katalah OSHA ni sangat penting lah for every pekerjaan kan, sebabnya bukan saja dekat kilang ni yang perlukan guidance untuk safety kan, tapi dekat semua tempat pekerjaan pun kita kena actually ada safety rules punya guidance ni, sebabnya kita tak tahu benda apa yang kemungkinan berlaku. Bukan kita nak kata yang maybe kerja dekat office ni memang selamat lah, sebab kerja kat office tulis-tulis laptop saja kan. So kemungkinan tiba-tiba gempa bumi ke apa kan, mana nak tahulah kan. Bukan kita doakan, tapi mana nak tahu. Betul. Jadi actually kita boleh kata lah OSHA ni sangat penting lah, sebabnya dia perlu ada rules yang diwajibkan, dia perlu ada prosedur yang pekerja-pekerja patuhi lah untuk elakkan benda-benda ni berlaku. Kita bukan nak kata benda ni takkan berlaku, tapi lebih baik dari kita mencegah daripada kita merawat. Gitu. So saya rasa kita punya conclusion hari ni, insiden ni sangatlah membuka mata dekat para company yang diorang pun actually kena treat lah pekerja diorang dengan baik, sebabnya mereka ni adalah salah satu sumber profit juga. Betul.